Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kami masih lagi memberikan fokus kepada persidangan mesyuarat khas Parlimen yang berlangsung untuk hari kedua pada hari ini. Tetapi kami bukakan ruang ini untuk bercerita bagaimana kita mempertahankan dan juga melindungi integriti institusi khususnya institusi Parlimen ini, dan bagaimana apabila kita bercerita ahli-ahli Dewan Rakyat kita bersidang, berhujah, bagaimana kita menganalisis sejauh mana mereka melakukan tugas hakiki mereka dan bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan juga integriti yang tinggi dibawa bersama ketika kita bergelut dengan masalah-masalah yang lebih besar seperti masalah ekonomi dan juga COVID-19. Saya bersama dengan orang-orang hebat malam ini. Terima kasih. Saya bersama dengan Datuk Seri Wong Chun Wai, merupakan ahli Majlis Pemulihan Negara yang juga merupakan penasihat akhbar The Star. Datuk Seri Jahabuddin Mohamed Yunus, pengasas Pergerakan Rapira, juga bersama dengan saya, dan saudara Ana Zubaidi, pengarah urusan Zubaidi Malaysia Sdn Bhd, bersama dengan saya pada malam ini. Semuanya orang daripada Tanjung, daripada Penang. Terima kasih kerana bersama saya dalam agenda Awani pada malam ini. Mungkin saya mulakan soalan dan juga buka diskusi ini dengan bertanyakan kepada Datuk Seri Wong Chun Wai terlebih dahulu. Sebagai tokoh media, sebagai orang yang berpengalaman dan kini dalam ahli Majlis Pemulihan Negara, bagaimana meneliti dan juga menganalisa perdebatan mesyuarat khas Parlimen pada kali ini? Adakah ini tahap yang kita perlukan ketika negara sedang berperang dengan COVID-19 dan masalah ekonomi yang begitu menekan pada ketika ini? Datuk Seri, silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu, saya minta maaf lah kerana saya hendak memberi pandangan yang tulus, a very honest view. Sebab pada hari pertama mesyuarat khas Parlimen ini, I feel very embarrassed, I feel very sad, amat menyedihkan kalau kita melihat gelagat, perangai beberapa ahli parlimen yang tertentu. Tiada adab, maki-memaki, jerit-menjerit, dan ada yang setengah nak jadi hero. Tetapi untuk rakyat Malaysia, kita mengharapkan pandangan yang konkret, idea-idea yang bernas untuk membantu Malaysia sebagai all of society, all of nation, untuk mendengar pandangan, idea-idea untuk memperangi COVID-19 ini. Sebab kita ada 3 problems. Number one, we have triple jeopardy lah, dengan izin, triple jeopardy. Number one, masalah COVID. Number two, masalah ekonomi. Dan number three, masalah ketidakstabilan politik. Kalau di negara lain, mereka menghadapi masalah COVID, masalah ekonomi. Tetapi tiada masalah politik. Di Malaysia, triple jeopardy kerana ada 3 masalah. Jadi, bila kita mendengar mesyuarat khas Parlimen, kita sebagai warga negara hendak mendengar idea-idea yang betul-betul bernas, konkret idea. Tetapi yang kita dengar pada hari pertama ialah banyak excessive politik. Bukan from both sides, the opposition side and also from the government side. So for us, we feel a bit sad lah. But for credit, there has been at least a few MPs yang memberi idea yang bagus. I will single out and give credit to the YB for Perkhidmatan PAUD, Nurul Izzah, who gave very good ideas. And she spoke with confidence, spoke very well. But I wish there be more of such ahli-ahli berpengalaman for the next few days. Tapi Datuk Seri Wong Chun Wai, kalau kita dapat faham, itu sudah dijangka perdebatan yang sebegini kerana itulah iklim politik pada hari ini, itulah komposisi dalam Dewan Rakyat. Tapi bukankah dengan lebih sejuta kes COVID-19, dengan ribuan, malah belasan ribu kes sehari, ratusan kes kematian akibat COVID, patutnya menginsafkan ahli-ahli Parlimen dan patutnya lebih berlapang dada. Tetapi itu tidak mungkin berlaku kalau hanya masuk dalam Dewan dan berubah sikap. Kalau di luar tidak. Pada pandangan Datuk Seri Wong Chun Wai, mungkin kita dapat fahami lebih daripada spektrum ataupun lebih daripada ruang lingkup Dewan Rakyat itu. Kerana apa yang berlaku itu adalah interpretasi dan juga refleksi apa yang berlaku dalam percaturan politik. Zul, as you rightly said earlier, that sepatutnya Parlimen adalah satu institusi untuk kita mendengar idea-idea, pandangan-pandangan yang matang. A matured kind of debate lah. That is what we expect. Memang, because memang in the past, kita dah biasa dah dengar MP-MP yang bergaduh dan berjerit-jerit, itu dah jadi kebiasaan. And of course, as you say that this is what they have been lah. But given the fact that kita ni
menghadapi masalah yang serius. Kita tahu kita mempunyai pandangan yang berbeza, pandangan ideologi, pandangan yang berbeza untuk idea dan approach. But the fact I understand, selepas setahun lebih, nombor kita semakin meningkat. Nombor mangsa yang meninggal pun dah meningkat. That means approach kita ni dah gagal. That is why rakyat ni dah menjadi fed up. Rakyat dah jadi gelisah dengan nombor-nombor yang mencapai rekod setiap hari 15,000, 16,000, 17,000. So the approach yang kita buat all this while memang fail lah. Sebab kalau strategi yang kita buat berjaya, sudah tentu nombor yang kita hadapi tidak akan menjadi macam ni. So our approach has failed. That is why we need all of us to come together to hear how we should approach this problem. Tak kira lah ahli-ahli pembangkang ke, ahli-ahli kerajaan ke, we are here together as one Malaysia, as one country to find ways. Kita tak ada masa lagi lah. Walaupun parlimen untuk bersidang saja beberapa hari, we must make use of this to find ways, to hear ways on how we can improve our economy, make sure that semua rakyat divaksinasikan and that we put our economy on track. That is really important because we don't have time anymore. I appeal to all MPs, tak kira lah dari parti mana, please insaf, please come together. This you are doing for the rakyat, not for yourself. We want heroes who can help us out of this situation. Bukan hero-hero nak menonjol-nonjol di parlimen saja. Zul. Saudara Anas, mungkin kita dapat fahami juga perbezaan idea itu bagus, tapi kita masih lagi jauh kalau kita dapat ketelaluan untuk kita katakan untuk bersetuju dan tidak bersetuju dan menguruskan perbezaan pandangan. Pada ketika yang begitu getir pada ketika ini, bagaimana kita dapat fokus kalau kita seringkali berbeza pandangan dan tidak menuju kepada satu matlamat yang satu dan mengorbankan sedikit sebanyak mungkin kepentingan dan juga kemahuan yang kita ada. Kalau dalam fokus dalam contohnya hari ini cerita pasal Dewan Rakyat, bagaimana kita memahami situasi itu? Assalamualaikum, terima kasih Azul. Anas ingin memberi pandangan yang alternatif ya. Mungkin kita hari ini itulah kita tengoklah dia orang mungkin nak lepas geram, bagi lepas geram lah. Saya ingat besok sudahlah berhenti lah ya. Saya bersama dengan Datuk Seri Wong Chun Wai, kita mesti ada kestabilan. Jadi macam mana nak jawab saudara Zul? Sebenarnya bila seseorang itu dia tidak mahu melihat kepincangan dirinya sendiri, dia akan menunjuk tempat lain. Jadi kepada Anas untuk kita datang ke mesyuarat KAS ini, Anas harap sebenarnya adalah semua ahli-ahli YB Parlimen dan mungkin di negeri Adun harus menunjukkan report atau laporan bagaimana kes COVID ditangani di kawasan masing-masing. Berapakah masyarakat di bawah penjagaan mereka sebagai mereka YB, contoh kalau dia YB, contohnya YB di Kemaman ataupun Bagan di Pulau Pinang ke mana-mana, ya, berapa orang di kawasan dia yang masih susah? Berapa orang yang tak cukup wang? Berapa orang yang dah tak ada kerja? Kepada Anas, mesyuarat KAS ini harus ditumpukan kepada perkara-perkara begini. Semua kita boleh bersama-sama. Setiap YB seharusnya memberi satu laporan di manakah sekarang orang-orang di bawah jagaan mereka. Jadi, tapi Zul, paling senanglah kita menunjuk-nunjuk, oh ini tak betul sana, tak betul sana, tak betul. Bila orang buat macam itu sebenarnya dia nak menutup kepincangan dirinya sendiri. Kita nak tanya dengan YB, where is the report? Mana laporan? Berapa orang di bawah di kawasan anda yang tak cukup duit? Berapa orang di bawah kawasan anda yang tak ada kerja? Berapa orang di bawah kawasan anda yang ada bendera putih? Dan apakah cara-cara ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dibuat oleh YB tersebut untuk menjaga orang dia sendiri yang di bawah jagaan dia? Itu yang Anas nak dengar. Anas tak mau dengar debate itu tak payah, minta maaf lah. Sebenarnya untuk Anas ya, ini untuk kerajaan pun bagi penerangan mengenai apa sedang buat, kita dah selalu dengar penerangan. Anas juga tak mau dengar apa pihak pembangkang nak cerita macam mana nak buat ini macam itu. Kita tak mau, dia boleh masuk paper besok, semua kita boleh baca. Benda-benda kita boleh baca. Tapi kita nak tahu dalam setiap kawasan sepelusuk negara sini yang dijaga oleh 200 lebih orang YB ini,
di manakah masalahnya. Kita kena go micro, secara mikro tengok di manakah masalahnya, berapa orang yang belum lagi divaksinasi, siapa yang tak nak vaksinasi, siapa yang susah. Saya nak tanya dengan YB, mana jawapannya? Ini saya nak tahu. Saya tak mau tahu, Anas kalau boleh tak mau dengar debate tak mau dengar. Dan nak tahu laporan je dulu. Ya, itu je kita nak. Jadi semua orang boleh buat, Zul. Semua orang boleh buat. YB daripada pembangkang pun kena buat, YB daripada kerajaan kena buat. Ya, apa yang anda telah buat selama setahun lebih ini dan 6 bulan lebih, kita lebih berapa bulan ni kita dalam keadaan darurat, kita boleh debate mengenai darurat. Macam mana ordinan darurat ini menyenangkan atau menyusahkan YB menjalankan tugas mereka untuk menangani COVID, untuk menangani ekonomi di kawasan mereka. Itu kita tak pernah dengar lagi. Zul, itulah anda nak tanya. Itulah anda harap besok dia orang bercakap lah, apa saya dah buat kepada orang-orang di bawah jagaan saya. Tak usah tunjuk-tunjuk orang lain. Tengok diri dulu. Ya, tepuk dada tanya saya rakyat. Kalau itu yang Anas katakan, saya rasa ramai juga mahu dengar jawapan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat mengenai persoalan-persoalan itu. Tapi Datuk Seri Jahabaddin, mungkin kita fahami juga ini adalah majlis khas ataupun mesyuarat khas Dewan Rakyat dan ianya tertakluk kepada bersangkut paut juga dengan cerita mengenai peraturan mesyuarat yang begitu teknikal, bercerita mengenai perlembagaan, bercerita mengenai perkara-perkara yang mungkin seorang peguam seperti Datuk Seri Jahabaddin lebih arif dan juga lebih pakar. Dan itu juga yang menciptakan perdebatan yang hangat dan juga rakyat terpisah dengan diskusi seperti itu. Tapi itulah peranan institusi yang mulia seperti Dewan Rakyat, mengimbangi antara apa yang dimahukan oleh saya dan juga Anas dan juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlembagaan dan juga nilai-nilai yang patut dibawa oleh Dewan Rakyat. Pada pandangan Datuk Seri Jahabaddin, ini adalah masa kita berperang dengan COVID-19. Apa titik tengah yang sepatutnya ada dan yang dipraktikkan di Dewan Rakyat dalam masa beberapa hari ini? Okey. Zul, saya nak mula dengan balik kepada apa yang Datuk Seri Wong Chun Wai kata tadi. Datuk Seri Wong Chun Wai, dia mula dengan meluahkan ketidakpuas hati dia dengan persidangan parlimen. Dan saya percaya saya juga kongsi ketidakpuas beliau dengan persidangan parlimen. Begitu juga saya rasa ramai orang di Malaysia. Tapi soalan yang paling akar yang kita perlu tanya ialah, seperti mana yang Zul mengatakan tadi, tidakkah ada penginsafan yang wujud daripada COVID? Saya minta maaf, saya nampak Zul ni orang yang mempunyai harapan yang begitu tinggi. Saya tidak kongsi harapan yang Zul ada. Ya. Dan begitu juga Zul mengatakan tadi berkaitan dengan iklim politik. Soalan yang saya lihat tidak pernah dibincang di Malaysia ini ialah kita selalu firefighting. Tak pernah dibincang ialah kenapakah berlakunya keadaan sedemikian? Kenapakah wakil-wakil rakyat di Malaysia ini dalam kebanyakan mereka tidak matang? Kenapa perbincangan-perbincangan yang Anas mengatakan tidak wujud? Jadi semua ini kembali balik kepada kita kena tanya dan bincang. Gunalah COVID-19 ini sebagai satu peluang untuk menganalisa, untuk mengenal pasti adakah kelemahan-kelemahan structural failures in our society. Satu dari segi pendidikan, yang keduanya dari segi pengamatan undang-undang, yang ketiganya dari segi kualiti pemimpin yang kita lahirkan. Yang empatnya ialah kualiti rakyat yang kita ada. Dan kita kena berganjak daripada situ. Kalau tidak, Zul lah, sampai bila wujud krisis yang lain, kita akan ada satu lagi forum, kita akan satu lagi seminar dan kita akan firefighting. Tak berkesudahan. Jadi isu yang kita perlu bincang adalah perkara-perkara yang akar sedemikian. Jadi itu yang penting. Jadi itu sebagai permulaan lah, Zul. Datuk Seri mungkin dapat dirungkaikan akar-akar permasalahan itu kerana pada pandangan beberapa penganalisis politik seperti yang saya ada bincangkan semalam, mereka mengatakan bahawa negara dan juga Dewan Rakyat contohnya tidak pernah berhadapan dengan situasi seperti ini di mana bilangan kepembangkangan yang begitu tinggi, di mana tidak ada satu parti yang begitu besar dan juga kukuh dan kuat dan lantas perbezaan idea itu sentiasa ada. Jadi baling batu dan sebagainya itu sentiasa berlaku. Pada pandangan Datuk Seri kalau dapat huraikan. Okey, Zul, kita ni manusia, Zul. Kita ni sebagai manusia, kita kena faham satu sifat manusia dari bukan 100 tahun yang lalu tetapi dari 2 million years ago. Kita evolve. Manusia sudah mempunyai sikap resilience. Kita sentiasa resilient kepada perkara-perkara yang kononnya baru. Jadi kita tidak gunakan alasan seperti ini tidak pernah berlaku sebelum ini, COVID tidak pernah berlaku, dan tak boleh. Kita kena ada asas yang kukuh. Soalannya ialah kenapa kita gagal? Kita gagal hari ini sebab semalam kita tidak
wujudkan asas-asas yang kukuh. Zul, Otherwise, we'll just be talking and making each other happy je. correct. So, yang saya nak sampaikan di sini ialah di antara perkara-perkara yang berlaku, kita kena gunakan, saya ulang, kita rakyat Malaysia kena gunakan gejala dan pengalaman COVID-19 ini untuk mengkaji balik adakah asas-asas dalam masyarakat kita ini kukuh atau tidak. Adakah institusi di Malaysia ini kukuh atau tidak. Dan saya percaya jika institusi di Malaysia kukuh, maka insya-Allah apa masalah kita hadapi pun kita boleh menghadapinya dengan sebaik mungkin. Zul, Jadi itu soalan umum saya. Zul, I want to follow up with what the saudara Jahabudin has said. Okay. As he said that this is unprecedented kan? I mean in many ways lah. And even this sidang khas Masyarakat khas parlimen ni is also unprecedented. Of course, there have been previous cases lah, macam the flight, plane yang kena accident, and hijack of. That's different. Yeah, okay. The thing is this: in many cases, this time the parliament sitting is telecast live. Kalau dulu, many of us did not bother to watch this telecast lah, sebab kita sibuk bekerja kan. But many of us sekarang ni kita ikut dengan secara perinci sebab we all stuck at home kan. So we follow this proceeding on TV because we are really very concerned, because this is special and lives are at stake. Ramai yang sudah meninggal ni, jiwa dah habis dah. But we know that we should not put too much faith in our MPs. As Jahabudin said, look, we have gone through this before, but this time we expect more from our MPs. Correct. Okay, beside the MP yang menjerit-jerit, maki-memaki, I just want to make one more point. Okay, memandangkan betapa pentingnya masyarakat ini, sepatutnya that our menteri-menteri kanan, termasuk Perdana Menteri, he should sit through from the beginning until the end. And because that some of them were not around, jadi isu oleh pihak pembangkang. And they have reason to say so because this is a serious parliament. Everybody is waiting for the parliament to happen. And then they can't find that guy, Okay, we accept the fact that as a Menteri Kanan, you have very busy schedule. You do not want to sit through this, but this is not an ordinary parliament sitting. This is a special sitting, and we expect full attendance. Another thing which I want to bring up, which I find betul-betul hairan bin pelik lah. Okay, how can we have MPs? How can we have MPs who have not been vaccinated? I don't understand. At least 3 MPs yang masih lagi tidak vaccinate. I don't understand because we must show leadership by example, and because there is a lack of leadership by example. That's why we have this pesta durian, pergi test kereta. Ini yang buat rakyat marah ni. And that is why we have a trust deficit. Orang marah sebab leaders are not showing good example. So when there is this may not be relevant lah, but we have given 15 million vaccination. 15 million jab test a lot. But only 13 lah orang yang buat laporan kononnya suntikan kosong. It's only 15. And when I Google on internet, it is something that has happened around the world. You just try Google. It happened in the US, happened in Singapore. There's 5 doses for 1 person, but over there nobody make noise. But here in Malaysia, 13 cases out of 15 million, 16 million, people are angry. People are suspicious because there's a trust deficit. People do not trust the government. So leaders must understand they have to be in parliament to hear they like it or not, all this maki-memaki lah. Thank you. Anas tadi ada yang nak menambah ketika Datuk Seri Jahabudin berhujah. Mungkin ada yang Datuk Seri Jahabudin kata memang you very you memang betul-betul tinggi berharap harapan. Dengan tinggi harapan. Macam ni lah Cik Zul. Sebenarnya kita punya ahli politik ni, Anas suka kata politik ketam lah. Dia suka politik ketam. Kalau ketam ni, kalau kita letak dalam bakul, walaupun satu boleh keluar, yang lain tarik balik. Jadi semua orang nanti, semua ketam tu nanti matilah. Itulah ahli politik kita. Macam ni, nak cerita sikit ya. Kita punya ahli politik suka munding jari. Jadi contohnya sekarang kalau kita lihat orang kata, beribu-ribu kita ada orang kena COVID. Sebenarnya kalau kita betul-betul nak lakar balik dari manakah mulanya masalah ni adalah kita ada satu pilihan raya di Sabah. Itulah permulaannya kita ada COVID masuk ke community. Sebelum tu kita ada kluster-kluster saja.
Jadi kedua-dua pihak memang tak ada moral ground, tak ada landasan moral untuk mengata macam-macam. Anas mensyurkan dia duduk diam-diam aja. Kenapa dua-dua buah pihak daripada kita punya semenanjung ni beribu-ribu pergi ke Sabah, buat kempen, lepas tu balik, lepas itu satu peninsula, satu semenanjung dah sekarang jadi COVID. Dari situlah kita mula bahaya, jadi apa berlaku sekarang ini. Jadi ini suka menuding jari. Misalnya kata kalau kita tak tengok diri kita sendiri, kita suka menuding jari supaya kita lari dari kebincangan. Jadi kalau nak mengharapkan ahli politik kita saja tak boleh, tapi kita hanya nak meminta kalau boleh janganlah besok masuk balik dalam parlimen, kesopanan dan kesusilaan, rukun negara ikutlah sikit kalau boleh. Itu aja kita minta. Bukan tak ada macam tadi Datuk Seri Chun Wai menceritakan sebagai contohnya YB Nurul Izzah. Mungkin kita suruh yang wanita cakap lebih sikit lah, yang lelaki diam sikit kot, kan? Mungkin lah ya, mungkin. Dan lagipun nak tambah sikit, kita macam tarik berapa tadi Datuk Seri Chun Wai kata, kita mesti menstabilkan negara kita. Itu yang paling penting sekarang. Ada 3 perkara yang kita mesti jadi isu utama kita. Ya. Pertamanya, kita mesti menangani COVID. Keduanya, kita mesti menangani rasuah. Ketiganya, kita mesti menangani ekonomi. Rasuah yang di tengah-tengah ni penting. Contohnya, tadi Datuk Seri Wan Chun Wai kata tadi kan, mungkin kerana rasuah lah ada yang cucuk yang kosong. Ya, mungkin ya, dan rasuah. Tapi sekarang dia telah mengacau kita dengan COVID kerana sekarang KJ, YB, Khairy Jamaluddin, dia pasal banyak orang bising sangat walaupun 3-14 orang aja. Kan? Dia suruh sekarang videotape, kena kita video. Itu memakan masa. Itu akan melambatkan kita punya untuk vaksinasi. Jadi kita kena tengok betul-betul ini 3 ni kita tangani. Yalah, saya tahulah orang-orang politik ni ya, Datuk Jabadin dengan semua tahulah, dia memang semua nak kuasa lah, saya faham lah. Mereka dah geram ni, dah berapa lama tak dapat berdebat ni, mereka nak debat gila-gila lah. Sebab mereka dah geram ni. Tapi turunkan kegeraman tu, geramlah macam mana saya nak memperbaiki supaya orang kurang ada COVID, ekonomi kita bagus, kita jadi lebih stabil. Itu saja kita minta. Lepas 1 tahun, 2 tahun, bila kita dah berjaya menangani COVID, berjaya ekonomi, nak lawanlah. Sama ada suka atau tidak, kita harus hidup dengan COVID-19 pada hari ini, tapi bagaimana kita menguruskannya, itu perbincangan selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awani. Perbincangan masih lagi diteruskan bersama dengan 3 orang panel kita pada hari ini. Saya apabila Anas dan juga Datuk Jahabuddin kata saya meletakkan harapan yang tinggi, benar. Kita memang meletakkan harapan yang tinggi kerana saya rasa harapan sahaja yang tinggal ketika waktu sukar ini. Tambah lagi untuk generasi muda, kita melihat banyak contoh-contoh yang baik di luar sana. Ramai yang melihat kepada Jacinda Ardern menguruskan COVID-19 dan juga bagaimana beliau berdebat dalam parlimen, masih lagi ada sinikalnya, masih lagi dapat memerli pihak di lawan sana, tapi dengan penuh kecerdikan. Di Australia juga mereka berhadapan dengan trust deficit di kalangan politician, ahli-ahli politik mereka. Mereka dapat berdebat dengan baik. Di United Kingdom juga permasalahan politik mereka cukup kompleks dengan Brexit dan sebagainya. Tetapi masih lagi dapat dilakukan pengundian dan ada unsur-unsur hybrid yang dilakukan sejak setahun yang lepas. Lantas, bagaimanakah kita menilai dan juga melihat perbandingan? Memang tak adil lakukan perbandingan antara orange dengan orange ataupun dan yang perumpamaan seperti itu begitu. Tetapi contoh yang baik ada, dan kalau masalah COVID inilah masalah sepunya yang dihadapi secara global, bagaimana kita mencadikan titik pertemuan dan juga masalah sepunya ini dengan berlapang dada? Kerana dalam banyak diskusi kita juga mengatakan bahawa kita memerlukan negarawan, bukan ahli politik yang terlampau ramai pada hari ini. Namun dalam keadaan yang situasi iklim kita pada hari ini, mungkinkah perkara itu dilakukan ataupun saya terlalu idealistik di sini? Datuk Jahabuddin. Ada dalam sebulan sudah ada kita cakap dengan Awani. Sebenarnya kita mungkin nak lihat, Anas meminta kalau boleh, kalau kita tengok yang muda-muda. Contohnya Khairy Jamaluddin, ya, dia telah mula memanggil contohnya Ong Kian Meng. Ya, perkara ini kita nak. Mungkin Khairy Jamaluddin boleh panggil Nurul Izzah, yang muda-muda ni.
Dia orang datang bersama-sama macam mana nak menangani COVID dan ekonomi. Macam ni, kenapa? Pada masa sekarang, kita tak boleh go in alone tau. Kerajaan tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena pandai, dia kena sekali bersama-sama dengan pembangkang. Ini satu masalah yang kita berat sama Pikul. Ya, kerana kalau kita tak macam ni tahu, Malaysia ni kita terlampau partisan. Jadi apa sahaja kecil aja salah nanti dibesar-besarkan. Jadi kalau kedua-dua pihak yang buat, jadi tak boleh kita menuding jari dengan sebegitu senang. Jadi kalau nak tanya bukan negarawan saja, kalau mungkin kita nak panggil yang muda-muda. Mana kita punya pemimpin muda, Khairy Jamaluddin, Nurul Izzah, Ong Kian Meng, lagi siapa lagi? Syed Saddiq, yang muda-muda dah semua ni. Panggil seorang dia, suruh dia come together and work together. Tapi saya percaya juga nilai-nilai itu harus dipegang bukan kerana faktor usia. Datuk Seri Jahabaddin mungkin ada pandangannya juga. Saya lihat perbincangan ni, apa yang Zul baru cakap tadi itu memang konsisten dengan apa yang Anas sebut sebagai politik ketam dan juga apa yang Datuk Seri Chun Wai sebut sebagai trust deficit. Jadi saya lihat dalam ketiga-tiga point tu kembali balik. Saya ni amat suka deal with the root of the problem first sebelum ranting-ranting. Saya memang cukup malas bincang ranting-ranting seronok tapi tak berfaedah. Jadi the root of the problem, akar masalah masih lagi balik sama ada Nurul Izzah ke, sama ada KJ ke, sama ada muda-muda ke, siapa sekalipun lah. Selagi budaya kita tak tukar, budaya Malaysia tak tukar, selagi itu panggillah siapa pun tak akan tukar. Jadi the root of the problem is this. Kita rakyat Malaysia kena sedar. Dia bukan setakat ungkapan dan khayalan dan istilah negara Islam. Tak. Bukan itu, budaya. Jadi kita kena gunakan, sekali saya ulang, kita kena gunakan COVID-19 ini sebagai satu sebab, satu rahmah untuk mengkaji balik. Where is our structural problems? Di manakah budaya kita dan sebagainya? Kenapa trust deficit ini bukan sesuatu yang baru. Benda kita dah sebut, saya ingat dah 10 tahun dah Datuk Seri ya. About 10 years now, trust deficit. Dan politik ketam ni seperti yang Anas sebut cara very grafik, benda ni dah berlaku sejak dah lama dah. Budaya ketam ya. Dan satu lagi ya Zul lah, yang saya tengok banyak rakyat Malaysia semakin lupa. Kita lupa bahawa rakyat Malaysia ni minta maaf ya, kalau saya nak kira dari segi kindergarten sampai universiti, saya anggap kematangan rakyat Malaysia baru di tahap standard 1. Minta maaf. Secara umum ya, masih di darjah 1. Sebab apa? Kita lupa bahawa ruang diskusi, ruang berfikir hanya bermula di sejarah Malaysia moden ini pada tahun 1998. Di tahun 1998 dengan masalah Anwar Ibrahim dengan Mahathir Mohamad, baru pertama kali di sejarah moden Malaysia di mana rakyat Malaysia umumnya dan rakyat Melayu khususnya berani tidak bersetuju dengan kerajaan. Kita jangan lupa. Dan kita jangan lupa juga rakyat Malaysia ni sekian lama takut berfikir, takut berdiskusi sebab ISA. Jadi semua ini telah mengekang kebolehan pemikiran kita. Dengan izin, in English, when we are surrounded by turkeys, we forget we are an eagle. Maknanya the standard of the country, saya selalu sebut, negara kita telah jatuh ke tahap inefficiency, mediocrity yang paling rendah. Di mana kalau negara lain cuba mencapai excellence, kita cuba mencapai mediocrity. Tapi Datuk Seri, kalau saya jadi kalau kita kaitkan dengan parlimen sebagai contoh, kalau kita ini kita tak payah nak compare dengan negara lain pun. Buat apa kita nak compare? Compare dengan badan kita sendiri, kebolehan kita sendirilah. Kita ada perlembagaan. Di manakah pemikir-pemikir yang jujur? Di manakah akademik yang jujur? Di manakah mereka untuk mengatakan bahawa dalam perlembagaan apa yang berlaku hari ini di parlimen bukanlah satu persidangan parlimen. Seperti mana saya rasa Tun Mahathir sebut, ia merupakan satu majlis penerangan. Jadi saya faham apa yang Anas, saya nak apa yang Anas nak. Tetapi apa yang Anas kehendaki tak akan berlaku the next 5 days. Tak akan berlaku. Sebab sudah pun ditetapkan bahawa the next 5 days cuma majlis penerangan. Tak sebati dengan intipati atau spirit of the constitution. Dia mesti ada perbahasan. Zul, But the days the government knows all is over. I just want to add in a bit lah.
because Saudara Zul is trying to look for some sense of optimism. Yes, harapan untuk Malaysia. I would not write it off because in every crisis there's the opportunity. Okay, this is a time for us, for Malaysians, to come together, and I can see little signs of it lah. Let's give credit when credit is due. When bila Menteri Kewangan Tunku Zafrul, he did something that's very good. I mean, to show our budaya Malaysia, to respect older people. He went to see Dr. Mahathir, minta bantuan, explain for help. I think that's the right thing to do. Okay, Zafrul has done well. I agree with that. That's very good. It's a very good start. And then we know that KJ has also invited Ken Ming to come into the program to help in the vaccination. I think this is really good for Malaysia. This is the way forward. This is the new narrative, and this is the new Malaysia that we want to look for. And that is hope, Saudara Zul. I won't write it off. Because I'm so glad you say that, Chun Wai, because I was just commenting to my wife yesterday. I said, Zafrul is a fresh, nice finance minister for the change. Betul. And then today, when Saudara Tunku Zafrul, when he spoke in Parliament, for a non-politician like him, he was under attack, but he took it very cool. He even accepted a lot of interjection. But the point we have here is this: you quoted saying, "Look, we are all Malaysians, okay? As Martin Luther King said, we came in different boats, but we are in the same ship. We're in the same boat now. We came in different ship, but we're now in the same boat. We are all in the same boat because we are riding through very choppy waters." Kita ni menghadapi masalah COVID, masalah ekonomi, masalah tidak stabilan politik. I can tell you, Jabbar, even if we reach our herd immunity of 70%, we will not be through yet because investors will not come to Malaysia to put money. Kalau dia lihat SSC politicking ini, daily politicking you fighting. If you're a businessman, why would I put money in Malaysia if every day I see people fighting? Meluat ini. Rakyat sudah meluat dengan politik kita ni. So investors will not put money in Malaysia. Okay, Anas, saya bagi peluang kepada Anas. Zul, Anas bersetuju dengan Datuk Seri Wong Chun Wai. Sekarang rakyat Malaysia ramai lah. Memang ada yang taksub, memang ada. Rakyat Malaysia sekarang bukan dah nak tengok sebelah PM saja ke PH saja. Kita nak tengok siapa bagus datang together work. Siapa yang boleh bekerjasama kita suka. Itu Malaysia sekarang. Kita sekarang nak lihat kalau boleh bila Tunku Zafrul pergi jumpa Tun Mahathir, ada orang yang kata this is a good idea. Ya, tapi mungkin ada orang kata tak bagus lah. Tapi ramai juga yang sekarang nak lihat orang datang bersama untuk come together and do something. Kita tak mau tengok orang dah berlawan-lawan, kita tak mau dah. Datuk Seri dan juga Anas, kalau kita melihat dan saya melihat ini daripada contoh di peringkat kepimpinan daripada mereka yang bergerak ahli politik. Tetapi Datuk Seri Jahabari tadi mengatakan bahawa daripada segi kematangan berfikiran dan juga berbeza pandangan, kita mungkin berada di darjah satu. Tapi kalau kita lihat kepada apa nilai yang ada dalam masyarakat Malaysia pada hari ini, kita mengharungi kesukaran pada waktu ini dengan cara yang berbeza, dengan inisiatif masyarakat sendiri. Kalau kita lihat kepada kitajaga.co, kita jaga kita, bendera putih walaupun konotasinya negatif bagi orang politik, tetapi di kalangan masyarakat saya melihat ini adalah nilai komuniti yang diangkat secara bersama. Ada beberapa perkara yang menunjukkan bahawa kita jauh ke hadapan masyarakat dari segi masyarakat, dan ini adalah gelombang yang sepatutnya diambil oleh ahli politik dengan sebaiknya. Mungkin kita dapatkan perspektif bagaimana rakyat boleh bersatu ketika waktu sukar ini, dan kalau kita nak keluar untuk ke arah pemulihan, bagaimana menggunakan energi yang diberikan oleh rakyat ini dengan sebaik mungkin sepatutnya. Ini yang penting. Lain kali bila datang pilihan raya, kita jangan pilih yang berperangai macam ni lah. Kita pilih mereka yang tapi susah nak nilai. Itu yang masalahnya. Anas bersetuju dengan Datuk Seri Jaharuddin. Kita belum matang lagi, tapi orang yang kita letak tu, kita yang letak dia orang ke parlimen. Ya, bila kita kata ahli politik kita tak matang, sebenarnya kita yang tak matang. Ya, jadi kita kena faham ya. So macam ni, kalau kita nak memberhentikan perkara-perkara macam ni, ini budaya politik ketam ni dah lama.
Jadi kalau kita tengok dia memang tak boleh. Dia pun geram tu. Kalau ketam tu memang dia geram. Kalau orang lain nak naik dia kena tarik terus balik. Dia dah geram tu. Jadi kita mesti bilang, kita mesti menunjukkan kita tak mahu politik ketam. Jadi bila KJ contohnya cari Ong Kian Meng untuk bekerjasama, kita mesti tepuk dengan gemuruh. Bila Tengku Zafrul pergi cakap dengan Tun, kita kena tepuk gemuruh. Sebenarnya sekarang kita nak semua kalau boleh, Anas telah mengusulkan sebelum ini, Tun Mahathir, mula-mula Tan Sri Muhyiddin Yassin mesti panggil pasal apa, dia kuasa di tangan dia Prime Minister, ya, mengajak Tun, Anas suruh mengajak mungkin even Lim Kit Siang, bawa yang orang-orang ni untuk menyatu padukan, remove uncertainties. Tetapi mulakan satu tim ni, tapi siapa masuk tim ni tak boleh jadi Prime Minister. Siapa nak masuk tim yang take over for the next 2 years ni tak boleh jadi Prime Minister, dia kena retire pada politik. But we need to bring a few people together to create stability. Kita mesti ada stability. Selagi kita tak ada stability, we cannot deal with the problem. Like Datuk Seri Wong Chun Wai kata, no stability, no business coming in. You know this, Anas, you know that this Majlis Plan Pemulihan, the National Recovery Plan Council, I think it's a good thing because it's going to bring together wakil-wakil daripada parti pembangkang, from wakil-wakil daripada NGO. I think it's a good thing. It's a good start. And I think that even after the COVID problem, we should have such similar majlis perpaduan negara, you know. I mean, after 60 years, 64 years of independence, we are still stuck with the same old formula. Formula issue race, issue agama. You know that we are quite sick lah. Malaysians are sick and tired of this old tested way, politik lama. We need new politics, new narrative, and through consultative, majlis konsultatif is one of the best ways to bring people to air their views. Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita minum kopi dahulu. Okey, kita di segmen terakhir agenda awal ni. Saya masih lagi bersama dengan Anas Zubeidi, Datuk Seri Wong Chun Wai dan juga Datuk Seri Jahabaddin. Kita masih lagi bercerita apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Datuk Seri Wong Chun Wai, kalau saya mencelah sedikit, memandangkan Datuk Seri Wong Chun Wai juga adalah sebahagian daripada Majlis Pemulihan Negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam membentangkan Pelan Pemulihan Negara di Parlimen menyebut bahawa menjemput wakil-wakil daripada pihak parti pembangkang untuk menyertainya. Bagaimana ianya berfungsi sebenarnya? Kerana ini hanya dilihat daripada lapisan kepada partisipasi parti politik, tetapi kerjasama itu tidak diarus perdanakan. Mungkin kita dapat fahaminya daripada mana kita dah nak bergerak ke hadapan dengan adanya Majlis Pemulihan Negara ini. Bagaimana fungsinya? Bagaimana keterbukaan yang wujud? Adakah ianya hanya nanti menjadi retorik politik saja ataupun sebenarnya sesuatu perkara yang tangible yang boleh dipegang? We would never know, Saudara Zul. I think we should give this majlis a chance. We have not met yet. But it's a good start because when you include wakil-wakil daripada berbagai politik, berbagai sektor, it's a good start. And I think that anything that is good, we should encourage. Kalau yang tak betul, kita memperbaiki. Yang ada yang harus diperhaluskan, kita perhaluskan lah tu. But give this a chance. Sebab yang as Saudara Zul said, we must have optimism. We must try new ways. And this is one of the new ways that we should give a chance. That's my view lah. Zul, kalau saya minta maaf sikit, saya sangat suka apa yang saya setuju dan saya suka apa yang Zul cakap tadi lah. Zul cakap tadi dari segi COVID dan perpaduan negara dan sebagainya. Yang saya nak lihat begini, yang saya nak lihat ialah mungkin esok awal ni nak ada satu perbincangan khas. Tajuk dia ialah bagaimanakah COVID-19 boleh menginsafkan dan memanusiakan rakyat Malaysia. Betul. Sebab apa? Sebab kalau kita bincang perpaduan lah, kita ada komiti lah. Ni bukan saya nak mengada-ngada. Dalam 30 tahun ni saya dah dah masuk banyak komiti dan sepanjang 5 tahun yang lalu banyak komiti yang kerajaan jemput saya kata tak nak. Sebab saya dah malas nak memanaskan kerusi. Sebab mereka tidak melihat kepada yang asas. Macam yang Zul cakap tadi itu asas. Bagaimanakah COVID-19 ini boleh memanusiakan rakyat Malaysia? Maksudnya memanusiakan ialah bukan perpaduan setakat musibah sahaja. Adakah kita nak Allah bagi musibah supaya manusia baru sedar dia tu manusia?
Jadi nak capai naratif politik baru yang Datuk Seri Chong Wai cakap tadi itu, kita perlu COVID-19 ini menginsafkan kita untuk memanusiakannya. Jadi itu yang kita, naratif yang saya rasa kita perlu ada, itu perbincangan kita perlu mendalami. Bukan saya tak setuju dengan komiti-komiti Datuk Seri Wong Chun Wai ya. Semua tu minta maaf lah, saya anggap sebagai dahan-dahan dan ranting-ranting saja. Ia tidak akan menyelesaikan masalah, ia akan seronok-seronok begitu. Tapi yang asasnya ialah bagaimana kita nak membudayakan, bagaimana kita nak nak identify apakah faktor-faktor yang perlu dan sebagainya. Satu faktor yang saya setuju dengan Anas ialah rasuah. Betul. Itu akar tu. Yes. Sebab rasuah itu akan menular kepada macam-macam. Kan? Dan ada orang kata rasuah tu moral. Saya tak anggap rasuah tu sebagai masalah moral. Saya anggap rasuah tu sebagai masalah jenayah. Saya anggap rasuah tu sebagai masalah apa? Ekonomi. Treason. Yes. Ekonomi. It is treason, no. Yes. Patut digantung di Dataran Merdeka. Ya. Jadi dia bukan masalah agama dan sebagainya. So rasuah tu is akar. Dia banyak perbincangan-perbincangan. Zul, jadi macam ni Zul. Besok apa yang kita nak inilah, kita nak bila bersidang balik dalam mesyuarat KAS ini, lepas tu hari bulan September pun ada mesyuarat juga. Kita kalau boleh, kita apa yang kita mesti tekankan dan kalau boleh kita war-warkan dan bising-bisingkan, kita buat dalam mungkin Awani dan juga media-media lain dan social media. Kita mesti minta ahli-ahli parlimen kita bagi 3 isu utama kita kena fokus. Pertamanya COVID, yang tu yang isu yang paling dekat ya, rasuah dan ekonomi, 3 ini. Dan kita nak minta jangan mereka, kita tahu dalam 2 tahun ni janganlah ada budaya ketam, itu je. Dan kita jangan sampai bila-bila. Lepas itu dia nak lawan, boleh lawan. Tapi sekarang dalam 1-2 tahun ini, sehingga kita tidak menangani, tidak mengharungi COVID-19 ekonomi, kita jangan, tak payahlah siapa jadi Prime Minister pun secondary lah for me. kepada saya sebenarnya siapa jadi Prime Minister dah tak penting dah. Saya lebih nak tengok siapa boleh datang, datang bersama untuk menangani 3 masalah ni. COVID, rasuah, ekonomi. Itu dia. Ramai Datuk Jahabaddin menyebut banyak kali kita bercerita banyak pasal ranting, tapi cerita pasal asas mungkin kita kurang berikan fokus. Beberapa tahun lepas, khususnya selepas 2018, ramai yang mengatakan bahawa negara ini perlukan reformasi institusi dari parlimen sehinggalah penguatkuasaan dan berbagai institusi-institusi lain. Namun tetapi, sejarah juga membuktikan bahawa isu dan juga kesungguhan untuk memberikan reformasi kepada institusi ini bukanlah dijadikan satu agenda yang popular, tidak menjadikan ahli politik popular, gerak kerjanya pun tidak dapat diukur dan rakyat juga tidak memahami secara begitu jelas mengenai perkara itu. Dan tidak ketelaran kalau kita katakan apa yang berlaku pada hari ini ialah kegagalan kita kerana kurang bersungguh-sungguh memberikan reformasi kepada institusi itu. Bagaimana kita dapat fahami dalam struktur dan juga aspek itu secara mudahnya bagi rakyat memahaminya? Datuk Seri Wong Chun Wai mungkin. Wah, Jahabah. Ini soalan yang ada banyak cakap isu ni dah. Ini isu yang amat sukar. Ya, Sebab ini isu idealisme dan isu komitmen daripada semua pihak. Sebab kalau kita nak berbincang tentang reformasi institusi, ini bukan saja tanggungjawab dan tugas ahli-ahli politik atau kerajaan. Ini melibatkan semua aspek masyarakat. Because it has got to come down from the bottom. From the ground. I mean the words of Jahabaddin, dia suka ni down lah, gunting lah, macam-macam, berbanting lah. But it has got to come from the ground. Because we have got to push for it. So Jabba and Saudara Anas, I really believe, I've always trust in our people. I trust in Malaysian that we can do things if we want to. We must be organised. A lot of things has got to come from the ground. Then the top feel the pressure. And if we are committed to a certain change, to certain reformasi yang perlu dijalankan, we have to start from the ground. It has got to be actually agreeing with Datuk Seri. Zul, sebelum kita nak tukar institusi, kita kena tukar moral karakter moral rakyat Malaysia dulu. Kalau kita lihat dari sejarah pun, sebelum kita masukkan institusi tukar-tukar, sebelum kita tukar manusia dulu. Contohnya kalau lihat dari segi sejarah Islam, kalau kita lihat surah-surah daripada Mekah tu adalah attack in the individual first. Sebelum pergi Madinah, dia menukar manusia dan dalaman dulu.
Jadi masalahnya kita adalah masalah dalaman dulu. Jadi sebelum kita lihat benda tu, kita tengok adakah kita ada moral character yang boleh memilih pemimpin yang bagus. Adakah kita punya pemimpin membawa moral character yang tinggi, ya. Jadi besok kita harap mereka akan dah lepas geram hari ini, besok dia cakap dengan lebih kesopanan dan kesusilaan. Dan kalau saya ingin ajukan soalan yang sama dan juga berkaitan juga dengan soalan reformasi ataupun transformasi institusi tadi, adakah itu juga berkaitan dengan punca masalah kita gagal untuk menangani masalah seperti rasuah, penyelewengan kuasa dan juga nilai-nilai integriti itu? Jadi di mana kita nak mulakan? Zul, Zul, pada saya lah Zul. Yang pertamanya memang jelas sekali pendidikan. Pendidikan mesti berterusan. Salah satu cara ialah seperti mana yang forum ini pun satu pendidikan juga. Jadi kalau rakyat tak dididik, rakyat tak diberi pemikiran yang berbeza dan sebagainya, tak akan berlaku. Itu yang pertama sekali. Dan itu insyaAllah mungkin akan menimbulkan at least kesedaran dalaman. Dan saya juga seorang yang pragmatis. Bukan idealisme dan sebagainya. Saya juga seorang pragmatis. Dan sebagai seorang pragmatis, ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah rakyat mesti memastikan bahawa undang-undang membantu. Undang-undang, dengan izin, the law must facilitate life, not obstruct life. Undang-undang harus membantu dalam kehidupan dalam semua segi. Maknanya rakyat harus peka dan sebagainya, lihat nilai undang-undang tu, adakah undang-undang tu dia yang diluluskan tu bagus tak bagus dan sebagainya, dan mereka harus engage dengan wakil-wakil rakyat mereka. Yang ketiganya Zul ialah institusi. Saya orang yang percaya kepada institusi-institusi. Kita mesti memperkukuhkan institusi-institusi. Maknanya lebih banyak naratif, perbincangan mengenai institusi. Sebagai contoh, kita bincang, ni lepas beberapa tahun merdeka lah. Dan kita lupa sebelum SPRM, 1967 BPR, Badan Pencegah Rasuah. Lepas tu kononnya BPR bawah PMO, tak bagus, kita nak meningkatkan baik. Jadi BSN, tak bagus, seperti jadi SPRM, kononnya bebas. Dan dengan berbilion bajet dan sebagainya. Dan masih ada lagi lah rasuah buster. Masih ada NGO-NGO dan sebagainya. Bukan saya mengatakan tidak perlu rasuah buster, perlu. Itu NGO rakyat. Tapi persoalannya perlu kita tanya ialah, sebagai contoh kita ada SPRM, adakah SPRM hari ini diperkasa dengan betul? Adakah yang masih lagi dicampur tangan dan diganggu-gugat oleh orang politik? Dan kita kena bersikap jujur ya. What is lacking? Minta maaf siapa yang nak terasa. What is lacking in this country is intellectual honesty. I'm sorry. I'm not saying there are no intellectual honest people in this country. Ada. Everybody makes so much noise, very little substance when they speak. Itu masalahnya. That's the biggest problem. Kalau orang macam kita ni, alhamdulillah lah, we went to university, mungkin we ada 5% ke apa ke. If kita sendiri pun itu tak honest, how about the 95% masses, brothers? So these are the steps, some of the steps that we should take. I want to continue with, sorry Jabbar, because you're running out of time, so I need to jump into something. So I nak tambah sikit lah, because Saudara Jabbar, he says that he do not see rasuah sebagai satu moral issue, but more of a treason issue. But I like to, with due respect to interpret differently. Like Anna Zubidi, both of us believe in Malaysians. We believe in shared values. I believe too. I believe Malaysians. Yeah, we are Malaysians. We believe in nilai-nilai yang sama. Although we have different religion, we are different races, but there are many values that we have the same values. We are against corruption. We believe in compassion. We believe in helping people. And all religion, although it's interpreted differently, all of us have the same aim. All religion that is against rasuah. And that I think that in many ways, this institution, religious institutions, should speak up. Do not try to justify, interpret corruption to be in line. I don't think we buy that lah, okay? I mean that we all know what we're talking about here. Corruption is wrong, full stop. No compromise, that's it. And I think that we believe in Malaysians, and I share Zul punya optimism. There is always hope in Malaysia and Malaysian. That's my last parting shot. Terima kasih. Perbincangan kita ini bermula daripada apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Kita hari ini bercerita sampailah ke rasuah, institusi reform dan sebagainya. Mungkin ada yang kata, ke arah mana perbincangan ini? Tetapi hakikatnya,
Benar atau tidak ianya berkaitan antara satu sama lain. Apa yang kita lihat di Dewan Rakyat, apa yang kita lihat percaturan politik dan sebagainya sentiasa berkaitan dengan perkara-perkara yang kita bincangkan ini. Mungkin saudara Anas ataupun Datuk Seri Jahabuddin boleh merungkaikannya. Mengapa itu masuk dalam ruang lingkup yang sama? Saudara Anas. Anas. Sebenarnya kalau kita nak lihat, kita lihat dari segi apa yang sedang berlaku pada hari ini di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen kita masih fokus kepada ordinan-ordinan, undang-undang, perdebatan, apa yang sepatut begitu semua. Mungkin pada masa ini itu bukan kita harus fokus kita. Kita kena fokus beberapa perkara yang penting, iaitu macam mana untuk menangani COVID-19, macam mana nak mengenai ekonomi, dan untuk menangani dua-dua ini kita melihat masalah rasuah, ya. Jadi memang dia disangkut paut, semua disangkut paut. Dan macam mana saudara Datuk Jahami dengan Datuk Wong Chun Wai bercakap tadi, kita mesti ada honesty, intellectual honesty. I give you an example intellectual honesty. Bila kita masuk parlimen, kita tak boleh kata semua tak bagus cara COVID-19 ditangani pada masa ini. Ada baiknya, ada benda yang kita harus peruntukkan. If we can give a balanced viewpoint, satu keseimbangan yang apa yang bagus, apa yang harus diperbetulkan, itulah cara kita ke depan. Kita bukan semua tak bagus. Itu tak betul. Sebenarnya sekarang contohnya kita boleh buat 500,000 satu hari. That is fantastic. Yeah. If that thing come out from Lim Guan Eng, thank you KJ for working hard. It will go very far. Dia akan jauh. Ya, dan belah sana pula kata thank you very much for doing this. Ini courtesy tau. Ini adalah kesopanan dan kesusilaan. Jadi kalau kita boleh praktis sikit aja benda-benda macam ni, kita honest on both side. Ini intellectual honesty lah. I agree with you bro. Ini adalah kita honest ini pada bukan saja di otak lah, juga di hati kan. So semua ni sangkut paut. Jadi kita ni cacah meruba kerana kita tidak mahu memegang kepada nilai moral karakter yang kuat. Ya, rasuah ke, ya, cara kita berdebat ke sama. Jadi mungkin besok insyaAllah Zul, kita sama-sama berharap, kita sama-sama tengok mungkin kita punya YB lepas satu hari, lepas geram hari ni, ya mungkin besok dia bermula ingat, saya kena slow down sikit. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Datuk Seri Wong Chun Wai, kalau untuk Majlis Pemulihan Negara, mungkin sebagai ahli dan juga harapan di masa akan datang, bagaimana itu patut difahami? Datuk Seri Wong Chun Wai, ahli media, tokoh media, mungkin kadang-kala banyak interpretasi daripada masyarakat dan juga komunikasi itu bagaimana dapat dilakukan dengan baik lagi? I hope to see some better strategic communication. As we say that, as Anna said that, look, there are many good things been done by the government and as well as the opposition. And let's make this what they do and what they have been carried out to be properly conveyed lah to the rakyat. So we all know exactly what this majlis is doing, what the kerajaan is doing, and what the idea that comes from the Parti Pembangkang. We want to hear from them, that's all. Everybody have their say. This is Malaysia. Okey, kita harapkan itu juga. Datuk Seri Jahabuddin mungkin dapat merangkumkan keseluruhan dan connecting the dot daripada awal sampai hujung ini. Okey, secara kesimpulan lah, saya setuju dan saya yakin dan percaya bahawa kita harus ada harapan. Itu mesti in life you must have hope. Yang keduanya ialah kita bernasib baik, rakyat Malaysia jenis yang resilient. Kita lalui pelbagai cabaran sebelum ini, jadi COVID merupakan satu lagi cabaran. Yang ketiganya ialah saya berharap juga begini, saya lihat daripada perbincangan politik ketam, trust deficit dan sebagainya, kalau kita nak memberi makna kepada persidangan parlimen, kalau kita lihat kepada apa yang sudah pun ditetapkan, the next 5 days bukanlah persidangan parlimen. Jadi manalah tahu, kita harap besok mungkin speaker ubah pemikiran. Dia kata okey, kita akan adakan persidangan parlimen. Sebab apa? Persidangan parlimen dia mesti ada perbahasan. The value atau nilai perbahasan ialah untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang berbeza dan sebagainya. Jadi itu mesti ada. Dan yang keempatnya, saya setuju dengan apa yang Anas sebut tadi awal-awal tadi. Masalah trust deficit ini mungkin dapat dikurangkan dan begitu juga apa yang Zul kata tadi untuk penginsafan. Kalau dari awal-awal kita ada satu komiti untuk menangani pandemik yang terdiri daripada both PN dengan pembangkang dan juga pihak-pihak yang lain. Jadi tak ada masalah lain. Mereka akan menghadapi masalah pandemik.
Dan yang keempatnya, kita kena, yang kelimanya, pada saya lah, saya sangat heran apa yang dari segi teori, apa yang susah sangat tentang krisis pandemik ini. Sebab kalau kita lihat pada pandemik ini, dia ada dua faktor di situ. Satu, krisis, yang kedua, kesihatan. Very commonsensical lah. Krisis, kesihatan. Jadi kita macam nak uruskan krisis. Jadi dia ada dia punya, yang saya panggil sebagai FEDI lah. Dia ada fear, kita kena uruskan fear factor. Dia ada daily living, kita kena uruskan daily living. Dia ada information, kita kena beri maklumat. Jadi dia ada semua perkara-perkara ini yang perlu di penguasaan, mesti common sense. Jadi ada. Jadi kesihatan, leave it to the experts. Maknanya apa yang saya maksudkan di sini ialah kalau kita ada komiti sedemikian dan semua orang apply minda mereka, kita akan dapat strategi-strategi yang boleh dibuat. Dan rakyat pun akan tenteram sedikit. Jadi secara rumusannya, saya dapati bahawa semua perbincangan kita menghala kepada persoalan kenapakah tidak, seperti Zul kata, kenapakah tidak kita mewujudkan satu penginsafan untuk marah ke hadapan itu. Itu yang saya maksudkan. Dan mungkin apa yang kita bincangkan pada malam ini harap dapat memberikan input kepada mereka yang berusaha, mereka yang berhormat sepatutnya, dan juga setidak-tidaknya memberikan kelegaan kepada rakyat jelata di bawah ini, kerana apa yang kami bincangkan ini juga bertitik tolak daripada keluh kesah yang kami kutip, yang kami rasai, dan juga bersama kita juga di sekeliling kita pada hari ini. Terima kasih kepada panelis kita pada malam ini. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Teruskan diskusi. Ada pandangan anda yang rasional, ada pandangan anda yang konstruktif. Kongsikan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga platform sosial media kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.